TV KPM. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Cikgu mau cari siapa, cikgu? Saya cari ni barang-barang ni. Ya, ada apa cik? Saya sebenarnya nak beli barang. Barang apa tu? Macam berkenan dengan nasi lemak ni. Nasi lemak ni. Tahu tak ni nasi lemak apa ni? Ni kerah tangan kan? Ramai kata ni kerah tangan. Betul ke kerah tangan? Oh, bukan ke? Bukan. Ini kita tak panggil kerah tangan. Ini Habis kita tu? panggil sebagai artikel jahitan. Artikel jahitan. Semua kat sini ialah artikel jahitan, bukan kerah tangan. Okey. Dan Okey. hari inilah yang kita akan teroka dalam Teroka Didik TV KPM. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini bersama Akak Eli Arifin yang akan mengendalikan teroka pada hari ini, dan kita bersama dengan cikgu yang cantik ni, Cikgu Suhaila, atau nama glamour dia Cikgu Yumi. Cikgu Yumi yang bukan saya datang. je cantik. Cikgu Eli pun cantik juga. Alhamdulillah, thank you cikgu. Okey, cikgu datang dari Sekolah Kebahasaan Taman Kepung Kuala Lumpur. Betul, dan Eli. hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi tahap 2 artikel jahitan. Betul. Okey. Untuk tahun 5 ni sebenarnya tajuk ni. Okey, dan jangan lupa SOP kita, jaga penjarakan sosial, kita kerap sanitasi tangan dan cuci tangan serta memakai pelitup muka. Okey, kita boleh buka dah. Okey. Baru dah nampak muka cikgu yang cantik tu. Dan Eli pun cantik. Baru boleh bernafas. Baru nampak. Kita letakkan dalam sarung kita supaya kita menjaga kebersihan. Betul. Dan kalau adik-adik boleh nampak kat atas meja ni, sebenarnya ada banyak sangat artikel jahitan. Salah satu artikel jahitan ni pun kita ada bekas face mask salah satunya. Pelitup muka. Ya, bekas pelitup muka. Kita boleh masukkan. Cantik tak artikel jahitan ni? Banyaknya. Okay. Ya, banyak. Okey, sebenarnya tahu tak artikel jahitan ni apa sebenarnya, Eli? Apa ya cikgu? Okey, ramai yang salah sangka dengan artikel jahitan ni. Ramai ingat artikel jahitan ni tulisan tentang jahitan. Okey. Sebab kata artikel kan. Tapi sebenarnya bukannya artikel tu tulisan, tapi apa saja yang kita hasilkan guna jahitan, tak kisah tangan ataupun mesin, itu ialah artikel jahitan. So yang ada kat atas ni semua artikel jahitan. Okey, apa-apa pun sebelum tu kita sanitasi tangan kita dulu, cikgu. Okey, betul. Itu SOP ya. SOP yang paling penting. Okey, dan kita tidak berdua saja, cikgu. Oh, ya ke? Dan tidak Kita bersama berdua. dengan artikel-artikel jahitan. Sebab kita ada adik-adik yang comel. Ya, memang comel sebab baru 11 tahun kan. Darjah 5 ya, cikgu? Ya, darjah 5. Siapa? Mungkin cikgu boleh memperkenalkan murid-murid daripada tahun 5 ni. Saya dah nampak ada seorang baju warna pink. Okey, semuanya hijau. murid tahun 5 daripada SK Taman Kepung, sekolah saya sendiri. Okey. Mungkin sebab saya dah kenal murid saya. Kak Eli tak kenal. Okey, mungkin boleh mula kenalkan dengan Jonathan. Hai Jonathan. Boleh on mic. Okey, kenalkan diri, kelas mana? Bagi tahu Kak Eli. Kak Eli nak kenal ni. Nama saya Jonathan Ang. Saya dari 5 Beta. Okey, seterusnya? Terusnya? Nama saya Muhammad Akid Khalid. Saya dari kelas 5 Alfa. Okey, Akid College. Kita ada Akid College kat bawah. Okey, siapa seterusnya? Nama saya Christine Ho. Saya dari 5 Alpha. Okey, Christine Ho sangat comel. Okey, next siapa? Nama saya Kasih Kaisara. Saya dari kelas 5 Beta. Okey, Kasih. Kita ada Kasih kat sini. Okey, next ialah? Siapa? Seterusnya. Nama saya Arif Daniel dari kelas 5 Beta. Okey, bagus. Yang terakhir, si comel ni. Yang comel sekali Dan ni. nama saya Adam Amsyah dari kelas 5 Beta. Okey. Warna-warni mereka ini, cikgu. Ya, sebab dia ada yang pengawas ni, ada yang pengawas tu kan. Dia memang kita bagi warna-warni di sekolah tu. Jadi meriah sikit. Betul. Okey, baiklah. Itu adalah murid-murid di dalam talian yang akan belajar bersama kita berkenaan dengan artikel jahitan. Betul, Eli. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan kenapa pentingnya artikel jahitan ni? Okey, artikel jahitan ni penting sebab kita boleh hasilkan apa saja, tak semestinya guna mesin. Ali, kita gunakan tangan pun boleh. Okey. Apa saja. Cuma saya nak terangkan selalu orang keliru. Bila kata apa saja jahitan, dia akan kata baju pun boleh, langsir pun boleh. Tapi sebenarnya artikel jahitan ni apa yang kita hasilkan, macam kita panggil kraft tangan lah, benda yang kecil-kecil. Apa beza dia kraft tangan dengan artikel jahitan, cikgu? Okey, kraft tangan tu dia banyak. Dia ada anyaman, dia ada tenunan. Dia general lah. General. Kalau macam ni, artikel jahitan memang khas untuk apa saja yang kita buat guna jahitan mesin ataupun tangan. So contohnya ada kat sini lah, banyak kat sini. Cuma pakaian dengan langsir bukan.
Okey. Ini adalah cerita yang kita akan kongsikan sekejap lagi dan juga kita nak berehat seketika, cikgu. Okey, kita rehat sakit tekak. Sakit tekak cikgu itulah. menyanyi tadi. Suara cikgu sedap sangat menyanyi. Ya, sedap. Kalau sedap tak ada sakit tekak kan? Okey, kita kembali selepas ini dengan pembelajaran daripada Cikgu Yumi dalam Teroka di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Cikgu Yumi dan juga murid-murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Taman Kepong. Taman Kepong. Baiklah, jangan lupa SOP kita, jaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah atau ke mana-mana saja premis. Okey, hari ini kita akan belajar artikel jahitan daripada subjek reka bentuk dan teknologi tahap 2. Tahap 2, tahun Okey. 5 secara spesifiknya. Okey cikgu, dekat atas meja ni selain daripada ada artikel-artikel jahitan ni, Okey. ada juga alatan jahitan. Ya, kita memang kena kenalkan kepada murid alatan jahitan dulu sebab Okey. nak buat artikel jahitan dia kena kenal dulu alatan jahitan. Kalau tak dia tak tahu kegunaan. Okey. Kita ada dekat sini contohnya yang ni lah. Okey, beza. Okey, yang ini ialah gunting Pusing sikit. fabrik. Okey. Ini ialah gunting fabrik. Okey. Okey, yang ini ialah gunting kertas. Okey, berbeza sebenarnya. Okey, saya buka lah ni. Tak nampak kan? Okey. Buka yang ni. Okey, yang ini ialah gunting fabrik. Kegunaannya ialah untuk gunting fabrik. Okey. Ini gunting kertas untuk gunting kertas pola. Okey. Okey, berbeza pula dengan yang ini. Kita ada macam-macam sebenarnya, banyak sebenarnya alatan tangan. Kalau nak terangkan nanti sampai esok tak habis kan ini kan? sampai banyak episod. Kalau macam yang ni, okey, kita ada 2 jenis jarum juga. Okey, kita ada jarum jahit tangan. Okey, jarum jahit tangan dan kita juga ada jarum peniti. So berbeza. Jarum jahit tangan ni dia ada lubang kat bahagian atas di mana kita nak masukkan benang. Okey. Okey, ini yang utamalah, alatan utama. Okey, selain tu ada lagi yang lain-lain tapi kita buat nanti masa aktiviti. Ada aktiviti sikit sebab hari ni Ellie jadi kita punya murid. Jahit. Mak saya tukang jahit. Oh ya ke? Baguslah hari ni kita boleh aplikasi jahitan tersebut. Okey. Okey, itu alatan jahitan. Mata jahitan tangan pula cikgu? Okey, mata jahitan tangan. Okey, seperti yang kita boleh tengok dekat sini. Okey, dan tadi VT tadi untuk VT tadi pun dah tunjuk. Okey, mata jahitan tangan yang asas saja untuk murid sebab kita tahap 2 tahun 5. So asas ada 6 saja. Okey. Mungkin murid-murid ni boleh tahu kot apa nama-nama jahitan tersebut. Okey, siapa boleh sebut, tolong cikgu sebut nama jahitan. Siapa nak mula dulu? Okey, Adam yang comel ni. Jahitan Kia. Okey, jahitan Kia. Okey, siapa lagi tahu? Siapa? Siapa tahu lagi? Okey, Arif Daniel. Jahitan silang pangkal. Jahitan silang pangkal. Okey, kita pergi pada siapa tadi angkat tangan? Christine Ho. Okey, Christine Ho. Jahitan jelujur halus. Okey, jahitan jelujur halus. Pandainya. Okey, lagi siapa yang boleh jawab? Oh, Aduh. Akid. Akid. Jahitan jelujur kasar. Okey, jahitan jelujur kasar. Dia ada 2 jelujur. Okey, siapa lagi nak jawab? Yang belum jawab lagi siapa? Okey, Kasih Kaisara. Jahitan Sangpari. Okey, jahitan Sapari. Okey, jahitan Sapari yang tadi kita nampak ni kan. Okey, boleh Itu last lihat di kali sini. Jonathan. Okey, Jonathan belum jawab. Okey, Jonathan, jahitan apa lagi Jonathan?
Jahitan sembat. Okey, sampai cikgu pun terlupa. Okey, nasib baik Jonathan ingatkan saya. Okey, kita ada jahitan sembat. Okey, so 6 orang murid. So 6 jahitan. Memang kita senang ngam-ngam. ngam-ngam hari ni. Okey, itu adalah jenis-jenis semata jahitan. betul. Iaitu boleh guna tangan jugalah cikgu. Dia boleh guna tangan, tapi ada yang memang boleh gantikan jahitan mesin sebab dia ialah jahitan yang memang kita banyak guna. Okey, siapa yang tahu kenapa kita banyak gunakan jahitan? Okay, saya sebutlah jahitan Kia. Okey, siapa tahu jahitan Kia tu kenapa kita guna banyak? Okey, Jonathan nak jawab. Kerana jahitan Kia ialah jahitan yang kukuh. Okey, pandai Jonathan. Okey, kita tepuk tangan sikitlah untuk Jonathan. Okey. 10 markah. 10 markah. Okey, bagi 10 dulu. Okey. Okey, jahitan Kia, okey, dia jahitan yang kuat. So, kita boleh ganti jahitan mesin selain guna tangan. Okey, kuatlah. tapi kalau untuk yang tu jahitan Kia semua. Okey, ada juga jahitan yang untuk tepi kain ataupun tepi artikel macam yang bahagian tepi ni kan. Okey, tepi ni kita guna jahitan lain. Okey, siapa boleh beritahu Kak Ellie, okey, jahitan apa yang kita guna untuk jahitan tepi? Siapa nak tolong? Okey, kasih Kaisara. Jahitan sampari. Okey, jahitan sampari. Senyum sikit kasih Kaisara. Betul jawapan tu. Jangan takut-takut. Okey, insang pari. Okey, selain insang pari, tahu tak Ellie apa lagi jahitan yang kita boleh guna untuk jahit tepi tu? Kejap saya teka. Cuba teka. Jahitan sembat? Oh, betul ke jahitan sembat ni? Betul ke? Murid-murid tahu tak? Betul ke? Betul ke jahitan sembat? Betul tak? Jonathan. Jonathan. Betul. 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 Ya Allah, Okey, tepuk betul tangan. lah. So saya bagi 10 markah untuk Ellie pula lah. Okey, 10 markah untuk Ellie sebab jahitan sembat. Okey. Tapi jahitan sembat pun boleh jahit untuk kelepit. Okey, kelepit ni ialah bahagian yang kita lipat. Lipat ni kan dalam ni. Okey, bila kata lipatan, dia ada 2 jenis, kelepit lurus dan kelepit melengkung. Okey, yang itu ada satu lagi jahitan. Nak teka tak? Sekejap, jahitan untuk kelepit-kelepit tu? Kelepit. Satu kita guna sembat, ada satu lagi. Jahitan... Sebab nak tukang jahit kan? Masak kalau salah ni. Tak apa. Dia tak kena denda. Untuk kelepit jahitan silang pangkah? Okey, betul tak silang pangkah? Kak Ellie jawab. Siapa boleh tolong Kak Ellie? Betul tak? Betul. Okey, betul. Lagi sekali 10 markah untuk Ellie. Okey, jahitan silang pangkah. Okey, maknanya ada kelepet boleh. Okey, yang jahitan tepi pun boleh. Ni yang dekat tangan saya cikgu. Sama. Kalau sama. Yang ini kita buat bersama-sama dengan murid hari tu. Okey, yang ini yang Ellie sebut tadi jahitan sembat. Okey, agak-agak yang mana silang pangkah tu? Macam tak ada. Ni. Okey, yang ni silang pangkah. Okey, jangan keliru sebab selalu orang ingat silang pangkah ni yang kita buat cross stitch tu. Cross stitch tu bukan silang pangkah. Habis tu apa? Itu kita namakan sebagai suji bilang. Lain. Dia lain. Sebab dia cross stitch. Cross stitch ialah silang pangkah. Bukan. Silang pangkah kita panggil zigzag kalau bahasa Inggeris. Okay, kalau bahasa Melayu silang pangkah. Tapi cross stitch ialah suji bilang. Suji bilang. Walaupun tak ada dalam buku teks, so siapa yang tengok hari ni dia dapat ekstra. So Ellie dapat ekstra lah ilmu hari ni. Baru tahu suji bilang. Ya, suji bilang baru cross stitch, bukan silang pangkah. Okey, yang ini jelujur halus. Jelujur halus. Okey, boleh bezakan jelujur. Kita ada 2 jenis jelujur. Okey, jelujur halus, jelujur kasar. Okey, yang Ellie pegang tu sebelah kanan ialah jelujur halus, sebelah kiri ialah jelujur kasar. Okey, 2 jenis. Okey, yang akhir sekali tu baru kita ada Kia. Okey, ada kat bawah tu. Kita ada Kia dengan insang pari. Ni yang straight tu kan? Okey, Kia dia sambung. Okey, kalau kita boleh perhatikan, dia sama je dengan jahitan mesin. Sebab tu dia boleh gantikan jahitan mesin. Kalau siapa beli baju ke apa, boleh tengok. Kalau yang lurus je tu memang jahitan Kia. Okey, ni sembat. Okey, yang tu sembat. Okey, yang hujung sekali tu bila kita kata jahit tepi kan? Yang di sebelah hujung tu. Ini? Okey, tu. Insang pari. Yang itu ialah insang pari. Okey, beza dia kegunaan dia berbeza. Pari. Yang ni sembat. Okey, kalau siapa nak perhatikan, pada pakaian ada. Untuk jahitan tepi memang kita selalu gunakan jelujur. Insang pari. Insang pari. Untuk jahit tepi. Tapi biasanya jahit tepi guna mesin tu lagi kuat cikgu ke guna tangan lagi kuat? Okey, jahitan mesin tu kita guna mesin tapi namanya insang pari juga. Sama. Okey. Sama macam jahitan Kia tapi dia gunakan jahitan mesin ataupun tangan sama. Dia tetap nama jahitan Kia. Okey. Jadi apa aktiviti kita akan lakukan hari ini cikgu? Okey, hari ini aktiviti kita nama pun artikel jahitan. So kita akan hasilkan artikel jahitan tapi sebab kita tak banyak masa hari ini, so kita akan menghias artikel jahitan. Wow. Cuma kita akan sambil-sambil kita buat tu kita akan terangkan macam mana step untuk buat artikel jahitan yang betul bersama-sama murid. Okey, jom kita lakukan cikgu. Okey, kat sini kita ada banyak artikel jahitan tapi ada surprise sikit untuk Ellie. Ada surprise? Okey, sebab kita nak buat bersama dengan Ellie. Okey, yang ini
dah tentulah Ellie punya sebab nama Ellie. Oh, Jadi yang inilah Ellie kena buat hias hari ni. Okey, ni Ellie punya. Terima kasih, cikgu. Okey, yang ini saya akan hias yang ini. Okey, so aktiviti kita hari ni ialah menghias sahaja. Sebab kalau kita nak buat satu artikel jahitan ni memang tak sempat, rasa sampai esok seminggu pun tak dapat. Tapi kita ada kompilasi gambar, cikgu. Betul. Kalau kita nak tengok dulu pun boleh. Mari Jadi kita boleh faham proses jahitan tu macam mana. Okey, mari kita saksikan dulu. Okey, itu dia kompilasi gambar tentang proses jahitan. Ya, proses jahitan. Sebenarnya banyak proses sebenarnya. Sebab tu saya kata sampai esok pun tak habis. Jadi kita hari ni kita lama skip sikit, kita buat terus kepada menghias artikel jahitan. Dan saya dapat macam hadiah kat dalam sarung ni. Tada! Ada teddy bear. Okey, yang itu ialah hiasan yang ini kira task lah untuk tugasan untuk Ellie. Dia nak jahit hiasan pada artikel jahitan tersebut. Ini sebenarnya sarung agak-agak apa tu? Sarung pelitup muka. Yes, pandai. Okey, 10 markah lagi untuk Ellie. Tepuk tangan sikit. Maknanya saya dah boleh pakailah pergi teroka ni kalau setiap kali memang nama orang lain tak boleh curi dia sebab nama Ellie. Okey, sebab kita nak mulakan jahitan, so macam biasa sebab anak tukar jahit kan, so kena masukkan benang. Okey, masukkan benang dulu. Boleh pilih benang mana yang Ellie nak. Saya sebab dia warna ni di sini. Saya ambil warna pink lah. Sambil-sambil tu biru. murid pun boleh mula menjahit bersama-sama dengan kita. Murid kan dia akan jahit sama. Okey, sebab kita fokus pada menghias artikel jahitan. Jadi murid-murid pun akan hias artikel jahitan bersama-sama. Cuma mereka dekat sana, kita kat sini. Sama juga mereka dah ada ni. Bahan okey. Ini adalah perkara yang paling mencabar dalam hidup. Okey. Sebab kenapa mencabar? Dia cerita zaman-zaman orang old school tu, dia akan basahkan benang dulu untuk masukkan. Ya, betul. Okey, bila Ellie sebut pasal basah tu, kebanyakan murid ni saya ceritalah pengalaman saya. Kebanyakan murid memang dia akan bukan kata jilat, dia memang habis dengan jari-jari sekali dia tu. Okey, sebenarnya sebab budak-budak kan. Sebenarnya kita tak perlu pun, hanya perlu potong bahagian hujung tu supaya dia tak berbulu, so boleh masuk saja. Seperti magic yang saya buat sekarang ni, tiba-tiba dah masuk. Mencabar benda ni. Ya, mencabar. Kadang-kadang murid 15 minit saja untuk masukkan benang dalam jarum sahaja. Tapi kita ajar murid untuk potong dengan betul benang, dia akan boleh masuk. Okey, suka untuk saya beritahu Ellie, selain daripada tu sebab nampak Ellie struggle sangat kan. Kita ada satu alatan untuk kita masukkan benang. Saya tahu jarum. Alatan tu, saya suka alatan tu. Okey, saya bagi hadiahlah dekat Ellie. Terima kasih. Sebab nampak struggle sangat kan. Takut lama macam saya cakap esok nanti tak habis kan. Ini adalah penyelamat semua tukang-tukang jahit. Siapa yang murid-murid di rumah, ataupun murid-murid yang bersama dengan cikgu ni pun, kalau ada masalah kita boleh gunakan alatan yang Kak Ellie pegang tadi. Untuk mudah masuk dan jimat masa. Macam tak jimat je Ellie pakai. Ellie pun terkial ni Boleh. Okey, saya cuba. Sis cuba. Ya. Ellie boleh cuba. Okey, betul ke ni? Okey, betul lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Boleh Ellie? Boleh. Okey, sementara kita tunggu Kak Ellie jahit tu, kita jangan fokus pada Kak Ellie, kita bagi dia tenang dulu. Okey, saya tunjuk sikit-sikitlah artikel jahitan ni. Okey, banyak sebenarnya artikel jahitan, bukan saja yang untuk kegunaan sahaja. Okey, tapi dia boleh juga untuk hiasan. Okey, kalau boleh tengok dekat sini dia ada hiasan. Macam tadi Ellie cakap nak beli nasi lemak ni hiasan. Kita tak ada kegunaan macam yang saya beri pada Ellie sekarang ni. Kita boleh gunakan untuk pelitup muka. Okey, kalau yang nasi lemak, yang nampak kat sini yang kuih yang sedap ni kan. Yang ini ialah kuih onde-onde tu kan. Tak boleh makan walaupun nampak sangat sedap. Ya, cikgu, saya tertipu tau dengan kuih tu. Dan juga ketupat ni, ni kita ada ketupat ni. Nampak macam bantal yang sangat selesa. Kita ada nasi lemak. Okey, alhamdulillah masuk juga. Yang ini ialah kuih onde-onde, dia sebagai hiasan saja. Ada yang juga untuk kegunaan. Contohnya macam ni kan,
kita ada sarung tangan untuk pegang periuk ni. Okey, ini pun kita panggil sebagai artikel jahitan. Apa saja benda kecil yang menggunakan teknik jahitan tangan ataupun mesin memang kita panggil sebagai artikel jahitan. Bukan tulisan tentang jahitan yang selalu orang fikir kan. Itu sebab nama dia artikel kan cikgu. Jadi orang akan ingat artikel tu menulis. Betul. Memang kalau orang yang tak tahu memang dia ingat artikel semua benda tulis. Tapi dalam reka bentuk dan teknologi, artikel jahitan ialah apa saja yang kita hasilkan guna jahitan tangan ataupun mesin, itu kita panggil artikel jahitan. Cuma dia ialah bahan yang kecil-kecil. Okey, nampaknya Ellie dah berjaya. Ya, saya dah buat dah bulatan kat ujung tu. Okey. Disebabkan Ellie dah berjaya, sebab saya dah bagi bahan hiasan kepada Ellie, kita nak buat kan. Okey. Yang itu yang saya beri. Kalau nak Ellie nak tambah pun boleh. Kita ada bahan hiasan ini. Tapi kita nak tanyalah murid-murid kat sini. Siapa tahu bahan hiasan apa yang kita boleh gunakan? Siapa boleh tolong cikgu sini? Nampak macam tekun sikit. Kita semua panggil. Macam itulah tengah fokus menjahit kan. Cikgu nak tanya Arif Daniel lah. Arif Daniel. Tahu tak bahan hiasan apa yang kita boleh guna? Kak Ellie nak tahu ni. Sebab Kak Ellie dapat satu je. Cuba bagi contoh. Satu je dapat je bagi. Cuba bagi contoh. Ni. Kita boleh menggunakan render, butang, reben dan bunga. Okey, pandai. Okey, sebelum makan untuk Arif Daniel. Kita tepuk tangan sikit untuk Arif Daniel. Okey, yang tadi Arif Daniel sebut ni render. Okey, render ada banyak macam-macam bentuk. Okey, ni contohlah render. Selalu kita panggil bahasa Inggeris lace lah. Okey, render. Okey, kalau reben pun ada reben yang kain. Okey, contohnya macam ni pun boleh. Okey, ni reben. Okey. Ni apa cikgu? Kuih bulan? Ini kuih bulan. Saya keluarkanlah bagi nampak. Okey. Tada. Ni kuih bulan. Nampak sedap kan? Dia semua yang kat sini yang sedap-sedap. Okey. Tapi ini pun artikel jahitan. Saya pun lapar. Okay. Nasi lemak ni pun nampak macam real dia ni. Nampak macam betul-betul. Itulah kehebatan artikel Tapi, jahitan. Tapi, sekejap cikgu, ni daripada murid-murid yang buat ada nama? Ni semua di sini ialah hasil murid-murid. Okey, murid-murid yang buat. Nampak tak hebat tak murid-murid? Ada satu dua je yang saya buat tapi saya rahsiakanlah. Ni, saya dah dapat maksud dah. Okey, yang ini sebenarnya rakan saya yang buat. Okey, rakan saya yang buat hadiah kepada saya. Tapi ini pun adalah artikel jahitan. Okey. Cuma kalau beg besar kita tak panggil artikel jahitan. Ada semua artikel jahitan mesti yang benda kecil-kecil. Kecil comel-comel lah. Kalau besar panggil apa cikgu? Kalau dia ialah langsir, jahitan langsir. Kalau pakaian ialah pakaian lah. Kalau baju ialah pakaian. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya kita terus buat hiasan lah kan nanti Ellie tak siap pula. Terus lekatkan sebab nak tengok juga boleh. Okey. Nak tanya Akid College Boleh tak guna hiasan iron on? Okey, hiasan iron on. Iron macam on ni. tu hiasan apa? Okey, ni Ellie nak tanya. Okey, iron on ni dulu tak adalah masa zaman mak-mak kita nenek kita memang tak ada. Iron on ni sekarang ni, bila nama iron on maksudnya dia terus lekat gunakan setrika. Ni contohnya. Dia biasanya ada stiker bahagian belakang ni. Okey, stiker bahagian belakang ni. Okey, dia akan ada pelekat lah. Jadi bila kita letak setrika, dia akan terus lekat. Tapi untuk aktiviti artikel jahitan ni, boleh je kita tambah mata jahitan yang simple je kat sini. Untuk mengukuhkan lagi kita punya hiasan. Labuci ke manik ke? Kalau macam labuci ni contohnya. Okey, kita ada labuci kat sini. Labuci pun ada macam-macam bentuk, ada macam-macam warna. Ikut pada kreativiti murid. Yang ini pula kita ada hiasan manik. Macam tadi Arif sebut 4 je kan, sebenarnya banyak lagi hiasan. Okey, cikgu. Sementara kita siapkan kita punya artikel jahitan ni, kita berehat sekali lagi boleh cikgu? Okey, nampak macam penat je Ellie nak buat Struggle nak cucuk jarum tu pun dah 15 minit. Okey, boleh. Mari kita berehat dulu. Kita berehat dulu, kita bagi juga murid-murid dalam talian untuk siapkan artikel jahitan mereka dan kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama Ellie. Kak Ellie awak ni tengah sibuk menjahit. Sebab kita akan belajar artikel jahitan untuk subjek reka bentuk dan teknologi tahap 2 tahun 5. Ya, betul. Tahun 5 sekolah rendah. Betul. Bersama dengan Cikgu Yumi dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Taman Kepong. Okey, nampaknya murid-murid tu memang betul-betul khusyuk tu. Nak tu. Hanya Adam je yang sempat lambai dekat Kak Ellie. Yang lain semua memang khusyuk menjahit tu. Okey, sebab nak berlumba agaknya dengan Kak Ellie. Siapa siap dulu? Kak Ellie pun dah nak siap dah ni. Tapi, okey Cikgu. Kalau biasanya nak jahit artikel jahitan ni, nak jahit macam ada apa perincian-perincian ni, jenis jahitan yang macam mana sesuai sebenarnya digunakan? Okey, jenis jahitan. Okey, macam cikgu sebut tadi, saya sebut tadi. Okey, mata jahitan, setiap mata jahitan ni dia ada fungsi dia masing-masing. Okey, kalau macam kata jelujur dia ada dua jenis. Dua-dua ialah fungsi dia berbeza. Okey. Kalau macam jelujur kasar, dia tak sesuai buat jahitan tetap. Okey. Dia hanya untuk kita tetapkan pola saja. Maksudnya sementara. Okey. Lepas tu kita buka balik. Okey, kalau kita buat sebagai jahitan hiasan memang tak sesuai sebab dia akan tertanggal. Jadi masukkan face mask terus tanggal. Okey, kalau jelujur halus sesuai kerana dia rapat sedikit. Tapi kalau nak pilih jahitan yang betul-betul kukuh, memang jahitan Kia lah. Kalau yang biasa. Jahitan Kia. Okey, jahitan Kia yang boleh ganti jahitan mesin. Okey, ada kat sini kan. Jahitan Kia, okey. Yang boleh ganti jahitan mesin. Itu yang paling kukuh lah. Okey, kalau Kia kata tepi, okey macam ni kan. Saya dah jahit sembat tepi ni. Okey. Okey. Jahit sembat tepi ni pun boleh. Okey. Jahit sembat. Okay, kalau nak lebih menarik untuk hiasan, okay, selain mata jahitan ni untuk cantum fabrik, dia pun boleh jadi sebagai hiasan. Sebab dia nampak. Sebab tapi kena pakai benang yang berbeza lah warna dia kan. Okay, kalau kita nak buat sebagai macam kebanyakan orang cakap ialah kraft tangan, okay, tapi kita panggil sebenarnya ialah artikel jahitan. Okay, kalau kita nak buat sebagai hiasan yang cantik, kita gunakan benang yang berbeza lah. So nampaklah hiasan, cuma kena buat cantik lah. Kalau buat yang bersimpul-simpul tu, dia jadi nampak tak cantik lah. Okay, kalau macam pakaian memang biasanya guna yang sama warna sebab dia kita nak sorok jahitan tersebut. Okey, saya rasa saya punya dah siap cikgu. Okey, alamak. Jadi dah kalahkan saya. Murid-murid dah siap ke belum agaknya tu? Okey. Murid-murid punya dah siap ke? Saya nampak Kalish macam geling-geling macam belum jangan. Macam Christine macam relax je tu. Macam tenang je. Okey. Mana yang dah siap boleh tunjukkan dekat skrin. Jonathan khusyuk ya. Daripada tadi dia senyap je. Jonathan memang dia seorang yang pendiam. Dia sangat tekun. Dia memang seorang yang sangat tekun. Jadi dia memang jahit tu memang betul-betul tengok. Diorang buat apa cikgu? Ni ke? Tengkolok ke? Dia buat sama macam kita, ialah sarung pelitup muka. Okay, face mask ni. Sebab kita sekarang dalam pandemik COVID-19 lagi. Okay, jadi kita kena jaga SOP dan juga jaga kebersihan. Salah satunya ialah kita buat bekas face mask ni, pelitup muka. So untuk pelitup muka tu selamatlah dan bersih. Maafkan saya. Dekat saya kering. Okey. Adik-adik yang dah siap, boleh tunjuk. Okey, itulah. Mungkin dia ambil masa yang lama sikit. Okey, tak apa. Sementara tu kita boleh berbual tentang proses menjahit tadi. Okey, seperti yang Ellie tu tengok tadi, masa VT tadi kita ada proses menjahit kan. Okey, hari ni kita skip Ellie. Okey, kita nampak Ellie penat sangat tu. Ellie, okey, Ellie nak berehat ke? Okey. Kalau Ellie nak berehat, kita bagi rehat. Cikgu dah rehat. Macam mana cikgu? Okey. Kalau Ellie okey, kita teruskan. Okey, teruskan cikgu. Jom. Macam sebenarnya proses menjahit dia ada banyak langkah. Okey, first kali murid perlu reka bentuk lah. Okey, apa yang dia nak buat. Okey, nampaknya ada yang beberapa yang dah siap tu. Okey, tapi saya terangkan dulu. Okey, yang ini pola. Okey, pola yang kita buat. Okey, contoh ni pola untuk dia buat reka bentuk. Macam mana bentuk artikel jahitan yang dia nak. Okey, ini pola. Lepas dah potong pola, baru kita trace. Okey, kita buat pada rekaan tersebut. Okey, kita ambil kat sini tadi yang bekas pelitup. Okey, yang ini ialah polanya sebenarnya. Okey. Kalau Ellie boleh nampak lah. Okey, yang ini. Ini pola untuk pelitup muka yang melintang. Okey. Macam mana cara dia nak trace tu. Okey, yang inilah. Okey, bekas pelitup muka tu. Jonathan yang buat. Salah seorang murid yang menyertai kita pada hari ini. Jonathan punya hasil. Tapi yang hari ini dia buat yang baru lagi. Tu yang nampak tekun tu. Pandailah
lah dia. Dia memang pandai Okey, lah. oh nampaknya Akid dah siap. Kita boleh tanya murid-murid. Akid dah siap, Adam dah siap. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjuk dekat Ellie. Kak Ellie nak tengok. Okey. Wow, Christine meriahnya. Wow, Christine. Okey, Christine dia bijak sebab dia gunakan fabric yang bercorak. Okey. Oh, lupa nak bagi tahu dengan Ellie. Okey, bila kata artikel jahitan ni, dia mesti guna bahan utama dia ialah benang dengan fabric. Okey. Okey, kalau ada tanya macam, okey, boleh ke kita jahit kertas macam jahit buku tu? Okey, itu tak kira sebagai artikel jahitan. Dia mesti fabric, tapi macam-macam fabric lah. Christine. Macam kain-kain ni lah. Christine dah siapkan? Cikgu tanya Christine lah. Christine, fabric apa yang kita boleh guna, Christine? Fabric apa yang kita boleh guna untuk menjahit ni? Kita boleh menggunakan fabric seperti felt, batik dan cotton. Cotton. Okey, pandai. Okey, cotton ataupun kain kapas lah. Okey, baguslah Christine ni. Tepuk tangan untuk Christine. Yeay, pandai Christine. Sebenarnya banyak lagi fabric. Okey, itu contohlah Christine bagi. Kita ada banyak lagi. Denim, kita ada linen. Okay, ada macam-macam lagi. Kalish tu? Yang itu Akid College. Oh, Akid College dah hias. Okey, macam sama je rama-rama ni. Oh, ambil cikgu punya ya? Cuma bahan daripada cikgu yang sama. Itulah mungkin dia beli dekat kedai yang sama. Dia tak ambil kat saya ni, dia mungkin beli dekat kedai yang sama. Mana Okey, nak tanya ke seorang-seorang ni? Okey, boleh cikgu tanya tak hasil tu awak guna hiasan apa? Kita tanya Akid College dululah sebab Akid College dah siap dulu. Akid College. Akid College guna apa? Saya gunakan corak iron on berbentuk rama-rama dan saya gunakan jahitan jelujur kasar. Okey, jahitan jelujur kasar. Okey, yang ini Akid nampaknya macam sama. Rasanya dikata iron on, maknanya samalah. Okey, bila kata sama, okey, maknanya iron on ni dia yang lekat. Okey, bila kata lekat, kita gunakan jahitan jelujur kasar boleh. Kerana jahitan jelujur kasar tidak betul-betul tetap lah sebab dia dah lekat. Dia dah lekat. Jahitan jelujur kasar tu bantu je. Yang betul-betul melekat adalah jahitan Kia. Jahitan Kia, yang lain semua okey, kita boleh gunakan sebagai jahitan tetap. Hanya jahitan jelujur kasar saja kita gunakan sebagai jahitan sementara sebab saiz dia besar-besar. So dia memang tak boleh tetap lah. Tidak sesuai. Okey, Akid College dah berjaya. Tahniah Akid College. Tepuk tangan untuk Akid College. Pandai. Okey, kita tengok tadi ialah yang kedua tadi yang angkat ialah Adam yang si comel. Okey, Ellie yang minat kat dia ni. Comel sangat ni. Okey, Adam guna hiasan apa? Tak nampak lah Adam. Cuba dekat sikit. Mana satu tu? Oranye. Okey, mungkin dia gunakan benang yang putih tak nampak. Okey, tak apa. Guna apa tu? Depan dia. Guna jahitan Kia. Okey, jahitan Kia. Tulis apa tu Adam? Tak nampak. Huruf A. Kenapa huruf A? Tapi warna benang sama. Sebab nama saya kan Adam. Dah comel. Nama awak Adam sebab tahu guna A je. Okey, bagus. Kita tepuk tangan untuk Adam. Sebab benang dia sama warna dengan sarung dia. Itulah macam saya cakap, kalau buat hiasan, kita sebenarnya boleh guna benang yang berbeza supaya dia lebih jelas. Macam contoh yang Ellie guna ni pun sama teknik macam Adam pilih untuk hiasan. Okey, dia ialah jahitan Kia. Bila kita gunakan benang yang berbeza, dia akan nampak nama tu. Macam Adam tadi dia huruf A tapi dia guna benang yang warna sama. Rugilah dia, tak nampaklah A. Nama saya kan Adam. Okey, macam Ellie nampak kan? Okey. Cikgu, kalau macam atas ni jahitan atas ni, jelujur halus ni, dia digunakan untuk rapatkan dua kepil dia ni untuk kan? Mencantum dua fabric. Dua fabric. Okey. So kalau kat bawah ni kan kosong kan, kalau kita nak buat sebagai hiasan juga boleh juga. Boleh, kan? tak ada masalah. Cuma yang ini saya buat ni sebagai lipatan. Bila lipatan kita tak perlu jahit. Tapi kalau orang nak buat macam dia frame, hiasan frame buat tu kan, boleh, tak ada masalah. Itu atas kreativiti murid. Okey, murid-murid di sekolah, murid di rumah, tak ada masalah. Kita tak ada peraturan kata, mesti guna yang ini untuk ni. Cuma untuk jelujur kasar memang tak sesuai untuk jahitan yang tetap. Dia hanya jahitan sementara. Okey, faham. Okey, siapa lagi nak tunjuk hasil ni? Tadi Christine yang dah tunjuk. Christine guna apa tu Christine? Cantiknya fabric dia. Christine guna apa Christine? Saya menggunakan jahitan jelujur halus. Okey, jelujur halus. Christine. Nampaknya Christine guna render. Okey, render macam ni lah. Cuma render Christine tu kosong. Kita macam ada bulat-bulat macam ni kan. Ada hiasan. Tapi cantik dia jahit. Okey, guna apa jelujur halus? Okey, baguslah Christine.
Christine guna jari halus. Cuba tunjuk tengah sikit, Christine. Kak Ellie tak nampak. Ke tak tahu ke kanan ke kiri tu. Tu. Okey, cantiknya. Ada butang ke apa yang bentuk love tu? Okey, yang tu saya rasa dia guna macam Fabric bulat juga. yang pom-pom tu. Macam ni. Yang bulat-bulat ni. Ni hiasan dia, hiasan yang baru-baru ni boleh je. Okey, yang ini kita boleh gunakan gam boleh. Yang ini untuk jahitan pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak kukuh memang guna jahitan. Cikgu, yang tu ada pelekat macam apa nama dia tu? Okey, yang ini. Agak-agak namanya apa? Jeng. Scrap. Okey, selalu kita jumpa yang ini dekat macam beg ataupun kasut kan, kasut sekolah kan. Bila kasut sekolah nak senang tak nak tali guna ni. Okey, ini kita panggil sebagai pelekat velcro. Velcro. Hari ini kita belajar ya velcro. Okey, dia ada macam-macam warna sebenarnya. Ada warna putih, ada warna hitam. Macam-macam Sekarang warna. macam-macam warna. Okey. Nak ikut warna yang sama dengan fabric pun tak ada masalah. Cuma tujuannya memang lekat saja. Cuma dia tak lekat untuk yang kekal lama lah. Kalau macam yang ini simple kecil-kecil boleh lah. Boleh lah sebab dia tak kuat sangat kan. Ya, betul. Tapi Dan dia boleh ni. kalau nak lekatkan jahitan velcro ni guna jahitan apa? Okey, macam ni saya tunjuk hasil murid. Okey, macam yang jahitan velcro yang digunakan ni ialah digunakan jahitan sembat. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Mata jahitan ada 6. Kita boleh pilih. Cuma yang saya terangkan tadi jelujur kasar tidak sesuai kerana dia ialah jahitan sementara. Okey, kalau yang ini yang sesuai ialah jahitan sembat. Okey, jahitan kia pun boleh. Okey, yang macam ni, yang ni saya beritahulah saya pecah rahsia sikit. Ni Adam yang comel buat ni. Mana Adam yang comel tu? Okey, Adam comel buat. Okey, dia masuk warna oranye dia? Mungkinlah ataupun dia beli satu helai satu papan tu kan. Okey, ni Adam punya. Okey, tadi kita dah tengok Adam, kita dah tengok Christine, kita dah tengok Akid College. Jonathan dah siap. Okey. Laju. Angkat sikit Jonathan. Kak Ellie tak nampak lah. Wow, bunga-bunga cinta kat situ. Patutlah dia tekun je tengok. Nampak tak Ellie? Dia agak-agak Jonathan guna jahitan apa dekat tepi tu kalau Ellie tahu? Jahitan Okey, tak apa, kita boleh tengok sini. Sembat. Okey, jahitan sembat. Okey, baguslah Betul Ellie. Ellie ni memang murid yang cepat belajar. Okey, Jonathan, okey, cuba bagi tahu dekat Kak Ellie, betul tak jahitan sembat dan kenapa awak pilih jahitan sembat tu? Jonathan. Saya pilih jahitan sembat untuk menjahit bahagian tepi hiasan saya. Okey, bagus Jonathan. Okey, Jonathan ni seorang yang pendiam, dia memang tak banyak cakap. So jadi dia memang cakap sikit-sikit je. Okay, tapi bagus Jonathan ni, tepuk tangan untuk Jonathan sikitlah. Pandai dia. Okey, Jonathan pilih macam saya ni lah. Okey, jahitan sembat ni. Okey, dia bahagian tepi. Okey. Bahagian tepi. So tadi kita nampak hiasan dia ialah bunga. Bunga tu pun dia potong sendiri. Guna kain felt saya rasa lah. Okey, dia lekatkan gunakan jahitan sembat. Okey. Sebab dia nak jahit bahagian tepi. Sebenarnya jahitan sembat, jahitan kia pun boleh, jahitan jelujur halus macam tu pun boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti. Macam Jonathan dia pilih jahitan sembat. Okey. Saya rasa yang bawah tu dah siap tu. Yang pakai tudung. Kasih Kaisara. Dah siap ke kasih ke belum? Ke? Oh dah. Okey. Dia senyap je. Okey, kasih. Okey, hilang pula sekejap. Okey. Kasih dia pilih gabungan fabrik. Maknanya ni kreatif ni. Dia guna gabungan fabrik angkat sikit. Bercorak. Okey, kasih angkat kasih. Tunjuk je. Jangan tutup muka kasih. Nanti tak nampak senyuman ya. Okey. Dia gabungkan, dia bijak kat sini sebab dia nak jimat pada bahagian hias. Jadi dia pilih fabrik yang bercorak dengan fabrik polos. Fabrik polos ni fabrik plain lah. Kosong lah. Kosong. Jadi dia ada satu gabung ni. Tu, tak semestinya kita kena guna bahan hiasan. Bila kata dah bercorak, dah ada hiasan. So dia jimat kat situ. Jadi nak tengok kasih tambah apa dekat hiasan pada awak punya hiasan bekas pelitup muka tu. Angkat balik kasih. Dia tak nampak. Bunga-bunga. Bunga-bunga Ini sama cinta macam siapa tadi? Christine tadi. Okey, saya rasa sebab mungkin dari sini kita tak berapa jelas. Okey. Saya rasa dia gunakan hiasan butang. tapi Cuma dia bentuk buat love, corak. Dia buat corak macam bentuk bunga. Maknanya kreatif. Okey, saya bagi ekstra 10 markah lah dekat kasih ni. Maknanya 20 lah kasih dapat ni. Tapi saya nak tahu juga masa gabungan kasih punya yang fabrik ada corak dengan tak ada corak tu macam mana dia satukan? Okey, kasih kena tunjuk, kasih kena bagi tahu. Kak Ellie nak tahu ni. Sebab Kak Ellie nak belajar juga macam mana buat gabungan tu. Kasih jahit guna apa? Kasih?
Saya menggunakan jahitan butang untuk hiasan. Okey, jahitan butang. Okey, betul Okey. tak saya cakap dia guna butang? Pandai Nampak tak cikgu lebih mengenali anak murid dia. Okey, maknanya jahitan Okey. butang. Okey, jahitan butang kita tak bolehlah guna yang macam ni, Ali. Okey. Jahitan butang dia ada lubang butang, so Okey. kita panggil sebagai jahitan butang juga. Oh, tak ada ikut pada nama-nama. butang. Tak ada. Kalau kita nak jahit insang pari nak cucuk kat mana kan? Cucuk kat mana? Tak boleh, tak ada Okey. tempat. Cuma kasih gunakan jahitan butang tu berbentuk bunga, betul kasih? Betul? Betul. Okey, betul. tapi cuba angkat balik. Cuba angkat balik. Angkat balik. Nak tengok, sebab nampak des- ada hiasan tepi-tepi tu. Nampak? Nampak tak bahagian tepi fabric tu macam Okey. kasih ada jahit Insang hiasan pari. juga. Jahitan apa tu kasih? Jahitan insang pari. Maknanya betul lah. Kali ni Ellie betul. Ellie boleh kenal. Jahitan Okey. insang pari. Okay, Saya, betul. saya kali nak tengok awak buat yang ada bunga-bunga tu, awak lipatkan dia tu macam mana? Okey, cuba hilang. tengok bahagian dalam. Okey, Kasih kena buka. Kak Ellie nak tengok ni. Hari ni Kak Ellie nak belajar lebih. Okey, bahagian dalam. Okey, yang bahagian sambungan tu. yang print. Okey, maknanya dia gabung dua. Okey, ni soalan cepu cemas ni. Cepu cemas. Cepu cemas untuk Ellie. Okey, bila kita gabung dua fabric tu, macam tadi Ellie dah belajar tentang klepet. Maksudnya hujung lengan, bawah kaki seluar. Okey. Okey, kalau yang kita gabung dua fabric ni, lepas tu ada bukaan bahagian tengah, lipatan tengah tu, Okey. kita panggil apa? Jeng, jeng, jeng. Cuba tekan, cuba tekan. Jahitan. Dia tak ada jahitan. Kita panggil bahagian tu. Oh, bahagian. Jahitan mungkin saya rasa Kasih guna jahitan Kia. Betul, Kasih? Jahitan Kia kan? Ya. Ya, okey. Jahitan Kia. Biasa kita gunakan jahitan Kia untuk buat bahagian tu. Sekarang soalannya ialah Apa nama bahagian tu? Kalau kita gabungkan dua fabric. Jadi satu lipatan. Kelepet. Kelepet. Okey, bahagian hujung tepi ni. Okey, Okey. kalau Ellie boleh tengok. Okey, kalau hujung. Macam Ellie ada cuff kan susah sikit. Okey, saya tunjuk dia jauh lah. Okey, yang ini ialah kelepet. Okey. Kelepet lurus lah sebab Okey. dia lurus saja. Okey. Kalau kelepet yang melengkung tu, kalau kita tengok pada collar. Okey. Tu kelepet melengkung. Okey, kalau yang ini, bila gabung dua fabric, kita panggil kelim. Kelim. Mak baru saya ingat dah. mak saya selalu cakap kelim. Baru ingat kan. Okey, tak apa hari ni betul-betul. Ellie boleh refresh balik. Balik rumah boleh cari balik kan. Okey, kelim. Kelim pun ada banyak macam-macam contoh juga, tapi kita nak cerita macam saya cakap lah, cerita nanti 2 bulan tak habis. Okey. Jadi itu kelim untuk tangan lah. Tangan. Dia boleh guna jahitan mesin, dia boleh guna tangan. Tapi biasa memang kita guna jahitan Kia supaya dia kukuh. Okey, Dia tak tercabut. siapa lagi yang belum tunjuk? Rasa semua dah tunjuk Tinggal Arif Daniel rasanya. Daniel dah siap ke? Arif Daniel dah siap ke yang? Kita tengah melukis. Kita yang terakhir sebab selepas tu kita akan berehat sekali lagi. Okey. Ke kita nak rehat dulu baru tunggu dia? Boleh juga. Okey, Sebab macam khusyuk sangat tu. Panggil-panggil tak dia dengar. macam dah tak kisah dah orang ni. Itulah. Yang penting siap ni. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Ellie yang dah siap dah sejahitan dia untuk subjek reka bentuk dan teknologi tahap 3 Tahap 2. Tahap 2 tahun 5. 5. Ya, tahun 5 sekolah rendah. Yes, dan topik kita hari ini adalah artikel jahitan bersama dengan Cikgu Yumi. Dan juga murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Taman Kepong. Okey, jangan lupa SOP macam biasa, penjarakan sosial, sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka sebab kita buat bekas pelitup muka ni. Ya, jadi untuk simpan pelitup muka dengan lebih bersih dan selamat, kita buat sendiri. Okey. Dan jimat juga sebab kita buat sendiri kan? Betul cikgu. Cantik puas hati. Ya. Tak boleh curi. Sebab dah ada nama sendiri kan? Okey, kita tinggal siapa tadi yang Arif. belum lagi? Arif dah siap ke Arif? Arif dah siap dah, sayang. Arif Daniel. Macam serius je. Oi. Dia punya muncung tu simpan sikit. Akid dah relax, Adam dah relax. Arif dengar ke tidak Tak tu? tahu, takut dia macam tak dengar je. Rasa macam dia dah siap tadi. Okey. Ke nak tunjuk Ellie punya hasil dulu? Boleh. Okey. Saya kita punya tengok Kak hasil. Ellie punya hasil hari ni. Tadang!
Guna comel tak? Ini okey, cikgu nak tengok skirt saya guna jahitan apa? Okey, boleh juga. Okey, hari ni sebab Ellie jadi murid saya kan. So, saya tanya Ellie lah, guna jahitan apa ya? Saya buka sikit lah. Okey. Agak-agak guna jahitan apa ya? Saya guna, nampak ke? Saya guna... Ini jahitan apa Guna je? Oh, okey. Saya kena macam zoom betul-betul jahitan apa ya. Mungkin saya kena teka baru boleh bagi markah. Okey. Saya pun tak tahulah jahitan apa ni. Oh, mungkin Ellie nak ikut. Okey. Mungkin Ellie tak pasti mata jahitan mana yang sesuai kan. Dah kanta kat situ. Okey, tak apa. Okey. Jangan risau. Kita Producer pun cakap ni jahitan teknik baru. Okey, mungkin kita Tak ada boleh nama. cadangkan nama yang baru selepas ni sebab tengok hasil Ellie. Okey. Jahitan Ellie. Mungkin nama Ellie akan disebut. Okey, cuma yang untuk hari ni, kita dah perhatikan ialah mata jahitan ada 6 jenis mata jahitan. Okey. So, kita boleh apply ikut kesesuaian pada hiasan kita. Okey, cikgu. Okey, macam tadi saya sebut yang butang tak bolehlah apply yang ni. Okey. Aplikasi yang ni sebab dia ada lubang butang. Okey. Bila lubang butang tak bolehlah macam isang pari macam mana nak cucuk. Okey, jadi kita gunakan jahitan lubang butang. Okey. Okey, kalau yang macam Ellie punya ni, sama sebenarnya. Saya dah skip dulu buat cincin. Okey, yang ini, bila kata kita ada hiasan seperti ini, dia ialah hiasan fabric juga ni. Okey, cuma dia kita jahit pada bahagian tepi. Okey, agak-agak yang mana sebenarnya sesuai? Okey, yang kita boleh aplikasi kat sini. Saya kalau Rasa-rasa. saya lah. Rasa-rasa. Saya guna jelujur halus. Okey, jelujur halus sebenarnya boleh lah. Okey, dapat markah lah. Cuma belakang tu macam saya keliru sikit jahitan apa. Okey, bila kata jelujur Dia tak ada halus. identiti je. Okey, tak apa. Kita boleh hasilkan, mungkin kita boleh bagi idea baru. Okey, jelujur halus ni dia mesti atas dan bawah. Okey, bahagian luar dan dalam mesti sama. Okey, selain daripada tu, macam tadi kita boleh gunakan juga jahitan yang Jonathan gunakan. Iaitu jahitan sembat. Maksudnya kita jahit pada tepi. Tepi dia. Tepi pun tak ada masalah. Okey, sebab dia fabric. Nak tunjukkan jahitan tu boleh guna sembat lah kat tepi. Kalau boleh nak guna sembat. sorokkan dia, kita sorokkan guna boleh jelujur. guna. Yes, Baik. jelujur halus. Saya rasa Arif dah siap tu. Arif dah siap dah ke? Dah siap tak Arif tu? Dia giling. Belum juga. Macam serius Cakap lagi, kata. Adam dah senyum. Dia dah fokus sangat tu. Okey, tak apa, kita sambung. So, jadi saya punya jahitan ni adalah jahitan jelujur macam halus kasar. sikit. Tak apa, saya boleh tengok sekejap. Cikgu tengok lah. Cikgu nilai. Okey. Sebab hari ini Ellie jadi murid saya. Okey, harap bertabahlah dengan markah yang saya akan beri. Okey. Okey, nampaknya terkantoi di sini ialah jahitan jelujur kasar. Besar. Bila besar, okey, kita kena ingat jahitan jelujur halus dia mesti tak lebih daripada 3 mm ke 5 mm. Bukanlah maksudnya kita kena ambil pembaris ukur. Tak. Cuma anggaran 3 mm ke 5 mm. Jadi kalau lebih daripada 5 mm, maksudnya dia dah jadi jelujur kasar. So tidak sesuai lah sebab dia akan jadi jahitan sementara dan dia tak kuat. Bila tak kuat ni, contohlah Ellie masuk dalam beg, tarik je dah hilang dah teddy bear ni. Dah tak tahu pergi mana. Walaupun nasib baik ada nama Ellie ni jahitan yang jahitan kuat lah. Kalau tak tu kalau tak lagi tertanggal. Sebenarnya macam tadi Ellie cakap, jelujur yang sesuai ialah jelujur halus. Boleh. Jadi jahit dia kat tengah. Jahit bahagian tepi ni tapi jelujur halus kasar kita jarakkan. Kalau yang nak betul-betul tetap dan kekal, kita guna sembat. Maksudnya setiap keliling ni kita boleh guna sembat. Tapi kena yakin boleh lah. Dan kena yakin memang cantik buat. Okey, Zaita sebab dia nampak. Tapi tak ada masalah. Okey, cuma saya lagi satu benda yang saya nampak. Okey, biasalah mak-mak kita ni ajar simpul kan. Benang ni. Okey, agak-agak perlu tak kita? Cuba kita tanya murid-murid. Nak tanya siapa? Yang dah siap ni macam relax je. Adam. Perlu tak kita simpul sebenarnya benang ni? Perlu. Ya ke perlu? Simpul. Kenapa? Ya ke perlu? Ke tak boleh sebenarnya? Boleh kalau nak simpul. Okey, boleh kalau nak simpul tapi sebenarnya saya bantu Adam sikitlah. Okey. Sebenarnya kalau simpul ni untuk hiasan saya bagi kelonggaran lah. Okey, tapi sebenarnya kalau jahitan yang biasa kita mesti mulakan dan matikan dengan jahitan kiar. Sebab itu jahitan paling kukuh. Kalau kita perhatikan jahitan mesin sekalipun, orang akan jahit lepas tu reverse balik betul. Patah balik. Itu ialah jahitan kiar 2 kali.
Maksudnya bila 2 kali tu dia dah cukup kuat dah. Tak perlu simpul sampai terbelit-belit jari. Okey, cikgu. Kita nak tengok Arif ni dah siap ke belum sebenarnya ni? Macam khusyuk sangat. Daripada tadi ni tunggu dia ni. Aduh. Tak tahu Arif buat apa tu Arif. Ada kawan-kawan juga sebelah dia tu. Dia pakai earphone tak? Siapa sebelah Arif tu? Cuba tengok-tengok sikit Arif tu. Dia gini-gini. Cuba tengok-tengok sikit Arif tu siap ke tak tu Arif. Dia macam tak dengar je. Kita nak sampai ke rumusan selepas Takut ini tak cikgu. dapat tunjuk yang Arif ni ya. Kesian. Dia baju dah warna merah jambu dah tu. Dia seorang je baju merah jambu kan. Dia pengawas apa ni cikgu? Okey, yang baju merah jambu tu ialah Brigade Bestari. Brigade Bestari ni ialah pengawas yang mengawal bahagian makmal ICT. Wah, maksudnya dia jaga komputer ni. Kalau yang biru biasalah pengawas sekolah. Warna hijau ialah pengawas pusat sumber. Ya. Pusat sumber. Sekarang kita panggil pusat sumber lah sebab perpustakaan kita dah semua media kita ambil. So jadi pusat sumber. Okey. Arif dah siap ke tu sayang? Gila. Seriusnya. Saya pun takut kat sini. Okey, tak apa cikgu. Sementara kita tunggu Arif tu, mungkin cikgu nak rumuskan tentang pembelajaran kita pada hari kita ini. ingatkan balik ya murid-murid. Okey, hari ini kita terangkan pasal artikel jahitan. Okey, saya ingatkan balik semula artikel bukanlah tulisan je Eli. Okey. Artikel jahitan, bila kata artikel jahitan ialah hasil jahitan. Tak kisah kita guna tangan ataupun mesin. Okey, bukannya kita tulis tentang jahitan. Karangan bukan. Okey, ini contoh-contoh artikel jahitan. Okey, yang tadi juga kita belajar tentang alatan jahitan. Okey, ada kat sini. Okey, ni lupa nak bagi tahu ni Eli ni ialah roda surih. Roda surih. Okey, selain yang ini Eli kenal kan? Kapur. Okey, ni kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit ni untuk tanda pola lah yang tadi saya tunjuk pola tu kan. Okey. Tanda pola selain daripada kapur kita boleh guna roda surih dan juga kertas karbon tukang jahit ni. Okey, dia ada warna-warni. Okey, yang ini ialah alatan lah kita dah kenalkan tadi. Okey, lepas tu kita ada mata jahitan kat sini. Okey. Ada berapa Eli hari ni? Ada 6. Okey, ada 6 jenis mata jahitan. Okey, yang asas saja. Okey, kita boleh gunakan tangan boleh, mesin pun boleh. Okey. So tadi murid-murid dah sebut setiap satu. Kita ada kia, kita ada julujo 2 jenis. Okey, yang mana sementara Eli? Kasar. Okey, kasar. Okey, yang boleh guna tetap yang mana? Halus. Okey, yang boleh jahit tepi yang mana? Yang boleh jahit tepi yang mana? Sembat dan silang pangkar. Jahit dan tepi. isam pari. Isam pari sebenarnya. Okey, nampaknya Arif dah siap ke Arif? Tapi kita dah siap. Okey, Arif tunjuk sekejap sebab kita dah nak ke hujung rancangan. Dia letak bunga-bunga. Kita dah tak boleh nak borak sangat pasal Arif punya jahitan. Dia letak bunga-bunga cinta. Patutlah comel sangat. Terima kasih. Terima kasih Arif sebab tunjuk cantik. Okey, dan juga terima kasih kepada Cikgu Yumi terima kasih, yang Eli. sudi mengajar kita pada hari ini. Segala ilmu yang cikgu curahkan kepada kita hari ini tentang alatan artikel jahitan. Semoga dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik dalam talian. Boleh lambai-lambai semua. Okey, dan juga kita jumpa lagi di Teroka Didik TV KPM di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Semua lambai. Didik TV KPM